Penduduk diminta sentiasa bersedia berdepan monsun Timur Laut. Untuk perkembangan dari Sabah, langsung bersama Soran Shah. Silakan Soran. Ya, sahih. Penduduk terutama di daerah Beaufort yang kerap berdepan banjir diminta bersiap siaga dan waspada menghadapi monsun Timur Laut MTL yang dijangka berterusan sehingga Mac tahun depan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Klias, Datuk Isnin Ali Yasni, turut mengingatkan penduduk untuk berpindah sekiranya diarahkan demi keselamatan. Saya mengharap kepada rakyat supaya berwaspada, berhati-hati, terutamanya masyarakat di bawah bandar, di kampung yang tinggal di tepi-tepi sungai. Karena sungai padas kita ini orang tahu, biasa memang Beaufort ini sinonim dengan banjir. Datuk Isnin yang juga pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan menyatakan demikian kepada RTM mengenai persiapan menghadapi kemungkinan bencana banjir di daerah Beaufort. Beliau berkata jawatan kuasa pengurusan bencana daerah Beaufort telah bersedia dari aspek pengurusan bencana banjir. Ini termasuklah penyediaan pusat pemindahan sementara PPS bagi menempatkan penduduk terjejas banjir. Ketika ini daerah Beaufort mempunyai satu PPS utama, namun terdapat lagi 3 dewan yang bersedia dijadikan PPS bagi menampung jumlah penduduk dipindahkan pada satu-satu masa. 5 unit rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ diserahkan kepada penerima terdiri daripada golongan memerlukan bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mempakut. Penyerahan kunci rumah disempurnakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif sempena program ziarah penyerahan rumah SMJ 2024 di Mempakut. Datuk Arifin yang juga Adun Membakut berharap kemudahan rumah SMJ ini dapat membantu penerima hidup dalam keadaan lebih selesa termasuk memudahkan anak mereka belajar di rumah. InsyaAllah di pihak Dun Membakut kita sudah kenal pasti bersama-sama dengan fokus grup yang dipengerusikan oleh pegawai daerah sendiri, mereka yang disenaraikan untuk mendapat rumah SMJ menjelang 2025. Tidak lama lagi dan kita sudah senaraikan dan kita akan pilih mereka yang layak untuk menerima 40 buah rumah SMJ. Beberapa buah rumah SMJ ini akan diberikan kepada mereka yang terlibat dalam kebakaran. Dalam pada itu, Datuk Dr. Muhammad Arifin menyeru pelajar di kawasan pedalaman memanfaatkan sepenuhnya program MA63, kluster pendidikan yang melibatkan pameran sains dan teknologi. Program berkenaan disasarkan bukan sahaja pelajar di sekitar Membakut tetapi juga pelajar dari kawasan Beaufort, Kuala Penyu dan Sepitang bagi mendorong motivasi dan kreativiti anak-anak. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu UPKO, Datuk Iwan Benedik dipilih sebagai pengerusi Pakatan Harapan PH Sabah yang baru bagi penggal 2024 hingga 2026. Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi dipilih ke jawatan itu dalam mesyuarat agung PH Sabah di Kota Kinabalu. Datuk Iwan menggantikan Datuk Seri Panglima Christina Liu yang telah menjadi pengerusi PH Sabah sejak 2017. Datuk Iwan berkata pemilihan itu merupakan satu tanggungjawab besar yang perlu digalas bagi memastikan jentera PH Sabah dan kerajaan Madani dapat memberikan masa depan yang lebih baik kepada rakyat Sabah. Selaku pengerusi PH Sabah adalah untuk memanggil mesyuarat PH Sabah yang terbaru untuk kita membincang perkara yang lebih besar. Saya akan panggil mesyuarat dalam bulan Disember inilah untuk memastikan kita bersedia untuk bukan hanya menghadapi pilihan raya tetapi memastikan jentera kita iaitu kerajaan Madani ini dapat membantu rakyat Sabah. Dalam pada itu, Datuk Iwan berkata tidak timbul isu gabungan PH mesti diterajui parti tempatan kerana ia mempunyai wawasan dan matlamat lebih besar iaitu memberikan masa depan lebih baik kepada rakyat Sabah. Mengamalkan konsep nilai murni dalam kawasan kejiranan yang terdiri daripada pelbagai kaum mampu mewujudkan suasana harmoni dan sejahtera. Ia dapat dipupuk menerusi penganjuran program kemasyarakatan dalam menterjemah semangat kerjasama berpasukan dan saling hormat menghormati. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata,
Perkembangan media sosial ketika ini membuatkan generasi muda lebih cenderung berinteraksi di laman sosial berbanding melibatkan diri dengan aktiviti yang dianjurkan. Jangan berpecah belah kerana dengan kesatuan dan kerjasama penduduk kampung sebenarnya ia akan memberi imej yang baik kepada kampung berkenaan dan seterusnya membolehkan masyarakat untuk fokus dengan aktiviti harian mereka. Datuk Nizam ditemui pemberita selepas merasmikan mini karnival belia di Balai Raya Kampung Titingan Tawau. Justru usaha Jawatan Kuasa Belia Kampung Titingan Tawau menganjurkan mini karnival belia wajar dicontohi sebagai langkah mengajak masyarakat untuk terus bersatu padu dan mengeratkan silaturahim. Kerajaan negeri sentiasa menyokong penganjuran program di kawasan luar bandar yang memberi fokus kepada pemeliharaan budaya dan tradisi tempatan. Justru penganjuran program eksplorasi budaya dan tradisi asuhan kanak-kanak dalam pelbagai budaya amat bertepatan. Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Datuk Abdul Kasim Razali berkata, menerusi inisiatif ini, usaha memahami keunikan budaya dan tradisi tempatan dapat diperkasa. Dalam masa sama, memberi ruang kepada masyarakat pelbagai kaum menghargai perbezaan dan keunikan budaya masing-masing sekaligus memperkokoh perpaduan. Datuk Abdul Kasim berucap merasmikan program eksplorasi budaya dan tradisi asuhan kanak-kanak dalam pelbagai budaya anjuran Universiti Malaysia Sabah UMS di Kampung Bolong Baru. Program ini menjadi platform kepada penduduk kampung untuk berkongsi ilmu, pengalaman dan kisah-kisah penting mengenai kebudayaan bagi memastikan ianya terus dipelihara untuk generasi akan datang. Hasil kajian dijalankan bakal menyumbang kepada usaha pemuliharaan dan kelestarian warisan budaya di Sabah. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama saya dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Silakan saya.